Hello, Assalamualaikum. Can you guys hear me? Dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Please respond. Saya nak minta maaf sangat-sangat sebab saya tak tahulah phone saya ni masalah sikit. Dia jadi hue dia tu orange sikit. So I'm really sorry. Tak apalah. Ya, bukan nak tengok muka saya kan, kita nak tengok Abang Aiman Azlan, insyaAllah. So insyaAllah before I invite brother Aiman Azlan, allow me to say my deep gratitude to everyone sebab sudi bersama pada malam ni, dan Alhamdulillah. Okay, mungkin saya nak intro sikit apa sebenarnya benda ni kan. Okay, so COVID-19 Diary is an initiative yang saya buat bersama seorang kawan saya, Fatih Nabila. Dia stay kat home dan saya stay on campus, di mana kita orang buat satu inisiatif kepada sesiapa sahaja yang nak submit video, cerita apa saja yang diorang lalui sepanjang movement control order. So you guys just have to submit the video. Dan channel dia you guys can open at YouTube. Nama dia Revealing the Unheard. Revealing the Unheard. So that's the true movement. It's not about me, it's not about the speaker, but it's about all of us. So please go to your YouTube application and then subscribe to the channel Revealing the Unheard. Okay, kita tunggu sekejap. Lighting tak nice. Apalah kan. So okay, I'm gonna invite brother Aiman Azlan right now. Assalamualaikum. Hi. Good evening. Waalaikumsalam. Jap. Asal kamera ni. Okay, there you go. Alah, nice lah lighting dekat Abang Iban. Saya tak tahu, saya punya front camera ni dia jadi light kuning macam ni. Don't worry lah. You kena tweak setting sikit kot. Tapi nantilah itu kita buat kemudian. It's okay. Nampak okay je. Tak apalah, just focus on brother Aiman Azlan, please. Duduk dekat mana tu? Very good evening. Saya sekarang ni dekat Mahallah, dekat asrama UIA. Mahallah Berapa Siddiq. orang dekat yang apa kena PKP dekat Mahallah tu? Total termasuk international 3,000 lebih. Wah, ramai juga. Ramai jugalah. But all of my roommate have gone home. So I'm alone right now. Okay. Tapi tak ada rasa alone sebab masih dia ambil makanan free apa, masih jumpa orang. Okay, so dia jagalah makanan okay, semua okay. Alhamdulillah. Tapi kalau ada emergency like sakit ke apa ke, macam mana? Ada kenderaan tak? Oh, ada fellow. Okay. Fellow ada. Okay. Supposedly lah kan. So like banyaklah ada support bro. Oh, that's nice. So since like kelas tak ada, like aktiviti semua dah kira off lah. Nak main bola petang-petang pun tak boleh kan? Tak boleh. Even jogging pun tak boleh. Jogging seorang-seorang pun tak boleh. Apa rutin korang harian ? It depends kot, tapi honestly macam tu lah, makan tidur. Kalau acara rajin sikit membaca kan. Wow, sebulan makan tidur. Macam mana dengan apa kemudahan dekat asrama? Okey tak? Internet okey? Okey lah. Ni guna wifi UIA lah ni. Okey sebab tak ramai orang. Okey. Alright. Alhamdulillah. Wow. Abang Aiman macam mana kat sana? Where are you right now? Dekat rumah. Kat rumah? Rumah kat mana? Kat Perlis. Area? Perlis. Macam mana kawasan Abang Aiman? Tak teruk. Alhamdulillah. Perlis okey je. Ya. Ada kes.
ada kes, Okay. ada, kalau tak silap saya ada satu kematian. Tapi ya, overall kalau nak banding dengan negeri-negeri lain lah, Perlis is much better lah. Boleh macam tu. Apalah macam tu kan. Hmm. What's your routine biasanya? Well, saya lebih Ah. kepada kerja lah. Kerja dan family. Kerja, family, kerja, family, kerja, family. Itu sahaja rotation dia. Dan seminggu sekali saya keluar beli makanan barang dapur. And then itu je lah, saya tak keluar lah untuk sebab-sebab yang lain. Seminggu sekali keluar untuk barang dapur je, and then balik terus kerja, family, kerja, family, kerja, family. Basically kena busy lah. Kalau tak dia jadi lemau, dia jadi nak bangun daripada katil pun susah, dia jadi tak sedap lah, jiwa rasa tak sedap. Tapi alhamdulillah lah, kerja saya fleksibel. Memang saya dah design macam tu. So bila jadi benda macam ni, alhamdulillah boleh adapt dengan cepat lah. So saya okay. So jangan risau pasal saya. Saya risau pasal you guys sebenarnya. You guys lagi nampak lebih mencabar lah, nampak gaya kan. 3,000 orang yang tak boleh jumpa family. So family kat mana? Rumah kat mana? Saya kat Kelantan. Tapi kalau ikut asal utara. I used to grow up at Kedah. Tapi dah Kelantan. So, Dah Kelantan. kat rumah tu ada parents je. Parents je. Okay. Sebab kita orang semua stranded tempat masing-masing. Tak sempat nak balik. Tak apa. Tapi semua sihat lah? Tak ada yang sakit Alhamdulillah. Sihat semua. Okay. Ni family abang okey lah. Semua okey. Abang, semua okey. you have one son, right? Two, okey. Ya. Dua anak lelaki, semua sihat alhamdulillah. So kita orang memang tak banyak buat hal lah. Semua orang di rumah. Wife pun dia tak kisah duduk kat rumah, dia tahu, dia faham keadaan macam mana. So saya seorang je keluar sekali seminggu. So tapi the thing is, kita orang alhamdulillah, mungkin sebab kita orang punya rutin di rumah quite okay. Maksud dia stable. And dalam masa sebulan ni kita orang quite enjoy lah each other's punya company. Sebab saya dengar ada kisah-kisah macam dia duduk dengan family dia tapi dia tak enjoy. Kan, ada kes-kes yang lebih teruk lagi, macam kes-kes kena dera lah apalah. Itu semua kes-kes yang kita harap takkan berlaku kepada orang lah. So bila kita sedar yang orang di luar sana, jauh lebih mencabar daripada kita pun rasa macam aku nak komplain apa pun tak ada komplain lah. Walaupun kita stuck dengan rutin macam ni, I would rather be stuck like this than the alternative. So this is like the best case scenario lah untuk saya. Kat sini baru ni dalam minggu lepas ada juga kes macam student, tapi tak banyak lah. Yang saya dengar macam seorang dua ke yang cuba hurt diri sendiri lah. Tak tahu lah, saya tak tahu kendalanya, cuma adalah berlaku macam tu juga. Saya faham. Ada individu-individu yang hubungi saya, lebih kurang sama juga mesej dia. Either dia depressed, dia tak tahan, dia nak end dia punya life. So benda tu ada. So macam you guys kalau ada masalah yang sebegitu, apa like channel yang you guys boleh reach out? Macam you ada buat COVID-19 diary, which I think is a great thing. Satu tempat untuk orang nak luahkan lah COVID-19 diary tu. So memang orang bagi video, you letak dekat YouTube itu. Cuma masalah saya sebab kalau Abang Iman ada tengok, dia macam tak banyak sangat video sebab orang bagi sangat banyak video, cuma bila saya tak ada team sebenarnya. Betul-betul team yang firm lah, banyak orang volunteer pergi macam tu sebab dia kena edit apa semua kan. So tapi doa lah agar baik. Nak edit apa? Cuba cerita benda-benda teknikal tu. Nak edit apa? Mungkin saya boleh tolong. Tak ada apa. Dia macam letak subtitle sebab memang akan letak subtitle English sebab nak reach UIA kan, international kan. Dan nak reach ramai orang. Macam tu je sebenarnya. Orang bagi video edit. Tak boleh minta student cakap bahasa Inggeris? Ada je. Boleh je, student boleh cakap bahasa apa pun tapi akan letak subtitle English lah. I see. Berapa minit satu video tu? Saya letak syarat sebenarnya 1 hingga 3 minit je. Saya tak lama. Dia macam bagi platform lah untuk orang say something. Saya nak buat apa dia? Saya nak open je, dia orang boleh post apa saja tapi kena kontrol juga kot. Kalau tak
yelah kan nanti orang say whatever they want bahaya juga kan. Ya, you tak nak jadi the next UEM confession Okay. Saya pun Why YouTube? Kenapa tak guna Instagram? Just okay, wondering. sebab itulah tu satu sebab saya fikir nak satu tempat yang dia boleh centralize dan dia kekal lama. Dan YouTube kot yang everlast lah. So tapi Good. yang lain tu kita post juga, post link. Macam Good. tu lah. Okay, bagus cara thinking tu. Memang YouTube lebih efektif dari segi nak library. Sebagai library video, YouTube better lah. Ni Instagram abang Iman. reach okay, tapi dia panas kejap je. Ya. Okay, apa dah tak sebelum yang saja nak tanya yang apa? Kan sini memang ada banyak apa dah? Orang kata apa talian-talian yang dia orang boleh reach kalau dia orang depressed ke apa semua kan. Tapi yang saya tahu banyak sangat student sebenarnya dia orang tak akan pergi ke formal punya macam mana? Formal punya talian macam tu. Yang official dia orang akan nak reach ke kawan-kawan. Tapi kadang kawan-kawan ialah nak bantu macam mana sangat kan. Macam mana tu? Sebab orang-orang macam ni dia orang tak suka pergi tempat yang formal, yang official. First kali nak tanya kenapa tak suka pergi tempat yang formal, official? Apa ada pengalaman buruk ke apa ke? Mungkin yang saya tahulah pada seorang ni dia cakap sebab mungkin time tu dia tak fikir pun dah apa nak reach tempat-tempat macam tu. Macam kalau kita bagi dah nombor apa tapi kita macam kena dengar dulu apa semua. Tiba-tiba dia dah one tick dah. So macam tak tahu nak buat apa sebenarnya kadang-kadang. Dia nak mendengar ke, dia nak luah je ke, dia nak kawan ke apa semua. Yeah, it's complicated. Kita faham yang nak reach out kepada profesional tu bukan satu benda yang mudah. Tapi that's the best way. Kalau macam ni. Okay. Saya bagi contoh you dapat tahu yang you sakit jantung. Okay. Now what's the first thing you fikir? Family ke macam mana? No. Sorry. Bukan tu maksud saya. Like in terms of action. What's the first thing you fikir? In terms of action. Mestinya nak selesaikan masalah sakit tu lah. Pergi hospital. Hospital lah betul tak? Jumpa doktor kan? Nak suruh sembuh. Untuk sakit badan kita faham. Dan mudah untuk kita faham sebab stigma tak ada. Ada pernah dengar tak orang sakit jantung pergi hospital, orang kata, kau ni apa hal lah pergi jumpa doktor sakit jantung. Kau ni pelik ah. Kau iman rendah ah. Tak boleh ke kau berzikir je lepas tu sakit jantung kau hilang. So sebab tu lah dari konteks kalau you sakit jantung atau you luka ataupun you diabetes ke ataupun high blood pressure ke, orang tak condemn sangat. Kita faham you pergi jumpa doktor, dapat ubat, dapat treatment and teruskan appointment dengan doktor tu kalau sakit yang serius. Tapi kita kena sedar yang penyakit mental sebiji macam penyakit badan. Mental. Sebab mana-mana student UIA yang belajar psikologi tu you akan tahu lah benda ni. Sebab sakit mental dia ada komponen-komponen yang sama seperti sakit badan. Contoh, diabetes Diabetes, macam mana you boleh dapat diabetes? Dia ada dua faktor utama. Faktor genetik, maksud dia kalau ayah you ada diabetes, kemungkinan besar you pun ada juga, betul? Satu lagi adalah faktor environment atau lifestyle ataupun benda-benda luar lah, benda-benda bukan genetik tu, environment lah. So lifestyle ni maksudnya you makan apa? Makan gula banyak sangat ke? Apa you punya diet kan? So dua faktor tu akan menyumbang kepada you dapat diabetes ke tidak. So faham kan? Faham. Dan bila dapat diabetes, tak ada orang nak kata, padam muka kau. Alright? Dah dia dapat diabetes, pergilah jumpa doktor. Memanglah kita boleh kata, sebab kau makan gula banyak sangat, siapa suruh? Yalah kan, tapi time tu dah terlambat dah, cik. Dah lambat dah, betul. Kalau nak bagi nasihat tu, bagi nasihat sebelum dia dapat diabetes, tak apa. Tapi dia dah dapat diabetes dah, itu bukan nasihat terbaik. Kalau orang diabetes datang kat saya, saya ada diabetes lah, tahap teruk. Okay. Takkanlah saya nak cakap, you kena kurang makan gula. Dah terlambat dah.
terlambat. Obviously. Time tu saya kena kata, you kena jumpa doktor, dapatkan rawatan, dapat ubat dan you kena ada appointment dengan doktor lah. Now, kita shift kepada penyakit mental pula. Saya bagi contoh depression. Depression pun dia ada komponen yang sebiji sama macam diabetes. Maksud dia ada komponen genetik. Maksud dia, kalau katakanlah ayah you pernah dapat depression, mak you pernah dapat depression, ada kemungkinan you pun dapat. Semua ni kita cakap probability, bukannya guarantee pun. Macamlah, ayah saya ada diabetes. Tak bermakna guarantee saya dapat. Cuma risiko dia lebih tinggi, faham tak? Faham. Okay, so depression pun sama. Kalau katakanlah ayah saya ada, mak saya ada depression, risiko dia lebih tinggi untuk saya dapat. Itu faktor genetik. Faktor kedua adalah faktor environment. Contohnya lifestyle saya macam mana, pemikiran saya macam mana, cara saya berinteraksi dengan orang macam mana. Semua tu bergantung kepada environment lah. So environment pun akan menyumbang kepada, bila cakap environment bukan bermaksud di luar saja, di luar kita sahaja. Dia juga bermaksud like internal environment. Ni, internal environment ni termasuk jugalah pemikiran kita and so on kan. So itu akan boleh menyumbang ke arah tu. Dan kadang-kadang mungkin ada event yang berlaku yang begitu traumatik akan menyumbang juga kepada depression. So pendek cerita dia adalah kepada mereka yang ada masalah serius, masalah mental yang serius, saya nak bagi tahu yang sebenarnya masalah you tu tidak ada bezanya dengan you sakit jantung atau you ada diabetes. Ia masalah serius dan orang patut ambil serius. Dan orang sekeliling patut rasa macam tu. You cakap kawan-kawan nak buat macam mana kan? You kena layan dia seperti mana dia sakit jantung. Apa you buat? You akan jaga dia. You akan dengar dia. You akan support dia. You takkan kata, oh tak apalah, you tidur dululah malam ni. You relax dululah. Kan tak payah fikirlah benda tu, nanti dia akan hilang. Dia sakit jantung, babe. You kena tolong dia. So benda paling mujarab lah saya boleh katakan sebagai seorang kawan, kalau you nak tolong seorang kawan yang ada masalah mental adalah mendengar lah. Itu best thing that you can do because you don't have expertise. Okay? So kita ada limitation lah dari segi apa yang kita boleh bantu sebagai non-professional, tapi you still can listen. So you boleh practice macam mana nak listen secara efektif, macam mana nak listen secara mendalam. So itu benda you boleh practice lah. Itu benda you boleh belajar. Tak perlu dapat degree pun nak belajar benda tu. You just kena ada that foundation dan you kena practice banyak-banyak kali supaya you dapat skill mendengar yang baik. Dan itu saya boleh fikir semua orang patut ada. Tak kisahlah dalam apa situasi pun semua orang patut ada. Sepatutnya ada lah, sepatutnya kan. Ya, semua orang patut ada. Ya, setengah orang ada skill tu, setengah orang tak ada. Tapi kalau you tak ada skill tu, maka berusahalah untuk ada. Sebab ia satu skill, boleh belajar. Nak tak nak je. Okay? Tapi still saya sarankan yang terbaik adalah jumpa profesional lah. Dan saya tahu ada profesional yang kurang profesional. Ada profesional yang mungkin cara dia layan you tak elok. Sebab saya dengar pelbagai cerita, orang cerita kat saya bila saya cakap you pernah jumpa kaunselor, you pernah jumpa doktor. Dia bagi tahu cerita saya macam-macam. Ada doktor yang kata, you ni bukan orang beriman ke? Serius, ada orang kata yang main. Yalah. Seorang doktor yang sepatutnya tahu dan faham ini bidang dia dan ini adalah pesakit dia tak patut kata macam tu. Kalau orang yang bukan doktor, yang dia tak faham, saya boleh nak kata husnuzon, dia tak faham. Tapi you doktor kot. Ini bidang you. So, jika sekiranya kita berhadapan dengan profesional begitu, saya sarankan you kena laporkan dia kepada authority. So, kita kena tahulah hak kita sebagai klien. Sebagai contoh, kalau jumpa kaunselor tu buat benda tak beretika, you boleh laporkan dia kepada Lembaga Kaunselor Malaysia. Dan Lembaga Kaunselor Malaysia akan ambil tindakan. Sebab pekerjaan kaunseling tu adalah pekerjaan yang begitu saya boleh katakan sensitif lah, sebab kita deal dengan orang yang bermasalah. Mudah saja kita nak abuse. Dia mati juga sebenarnya. Dia macam doktor main hidup mati juga sebenarnya kan.
Exactly, ya. Yeah. Doktor pun ada juga kod etika dia. Kalau doktor buat hal, lesen dia boleh kena tarik. So sebagai orang yang menjadi pesakit ataupun klien, kita kena tahulah hak kita. Kalau jumpa orang yang profesional yang macam tu, yang sama ada dia pecah rahsia kita ataupun dia buat benda tidak beretika dekat kita, kita kena tahu yang bukan salah kita, salah dia. Dan kita kena laporkan. Jangan kita buat gaya macam, tak apalah. Jangan tak apalah. In this case, there's no tak apalah. Kalau ada benda salah, you kena laporkan. Why? Because kita tak nak benda sama berlaku kepada orang lain. Macam you cakap lah, ini memang literally hidup dan mati. Orang yang memang dia at the end of their life in terms of like tak ada harapan dah, dia macam rasa macam aku memang nak habiskan hidup aku sekarang, memang it's life and death. So untuk jumpa seorang profesional yang boleh membantu dengan elok, I mean that's precious. And tiba-tiba jumpa pula profesional yang jenis macam ambil tak kisah. And that's not right lah. I mean you professional, you yang pilih pekerjaan tu, you patut honor your amanah lah. Kalau tak, janganlah jadi profesional tu. Pasal kalau you kerja sebab exactly. Sebab itulah saya kalau bincang bab pekerjaan, saya tak suka sangat orang bincang dari segi duit tau. Kerja sebab nak duit. I mean duit tu penting. You memang kena ada duit. Tapi first of all you kena kerja sebab you suka kerja tu. Once you suka kerja tu, you akan berikan segala-galanya untuk make sure hasil kerja you berkualiti. Macam doktor kita sekarang dekat hospital kan. Rata-rata dia orang tu tak berjumpa dengan anak, tak jumpa dengan isteri, tak jumpa dengan suami dah berbulan dah. Dah sebulan lebih dah kan. And dia orang tak boleh terus balik and peluk anak. Tak, dia kena make sure yang diri dia tu tak ada penyakit. Dia kena quarantine dulu 2 minggu. Agak-agak dia buat benda tu sebab nak duit. Apalah sangat kita orang. Aduh. Really, agak-agak dia orang buat benda tu nak duit ke? Tak. They are risking their life. They are the soldiers right now. Exactly. I mean, you fikir kaya macam mana doktor pun, kalau you tak suka kerja you takkan buat benda yang doktor buat sekarang. Kalau semata-mata nak duit lah kan. Macam you bagi saya RM10,000 yang you bagi tahu saya tak ada jumpa isteri sebulan, saya tak boleh nak peluk anak, saya kata sorry lah, you ambil ada RM10,000 tu aku tak nak. It's difficult, you know. It's hard. Yeah. So point saya adalah professional kena honor dia punya job. Especially mental health professional. Dan kita ada ramai dekat Malaysia ni alhamdulillah, tapi perlu ramai lagi. Contohnya kita perlu lebih ramai clinical psychologist, kita perlu lebih ramai counselor, lebih ramai psychiatrist yang bukan setakat bertauliah. I mean nak dapat sijil senang. Yang lebih yang kita nak adalah yang ada etika. So kepada you punya kawan yang tanya you soalan tu ataupun you punya kawan yang ada masalah tu, saya bagi tahu still berpegang kepada harapan yang masih lagi ada kaum profesional di luar sana yang beretika. Memang ada. Saya pun kenal ramai yang memang buat kerja tu elok. Tapi memang tak dinafikan lah akan ada seorang dua yang minoriti yang akan buat hal. Dalam semua pekerjaan pun ada. Ada doktor yang buat hal, ada. Tapi tak bermaksud kita berhenti pergi klinik, betul tak? Mungkin saya rasa awareness tu maksudnya kena sampaikan kat orang, semua orang lah yang benda ni boleh dia settle lah. Cuma mungkin dia orang macam Abang Iman cakap lah, dia orang takut orang judge dia orang. Oh lah, kau ni sikit-sikit nak sedih kau ni sikit-sikit dah stress. Padahal benda tu serius juga kan. Dia boleh lead to a serious jadi lagi teruk. It's life and death. So okay. It's life and death lah macam you cakap tadi tu. Life and death. Tapi lah berapa ramai orang nampak. Tapi dah clear ni, kira macam dia macam physical illness lah mental ini sebenarnya. Dia ada simptom dia dan dia boleh lead to. Exactly, betul. So itu cara mudah nak bagi orang faham lah. Kalau you tak judge orang pasal dia ada diabetes, kenapa you judge orang pasal dia ada depression? Make sense. So everyone kita bincang sikit. So okay, memang sekarang ni kan awak cakap we are actually doing our country a favour by staying at our home and staying in our room kan. By doing nothing, literally. Duduk kat bilik, duduk je lah tidur ke apa, we actually doing our country a favour. But sometimes saya rasa ramai orang sebenarnya macam, even saya sendiri rasa macam saya tak menyumbang something lah. Yang tu yang saya masukkan sebagai tak produktif. Saya rasa macam I need to do something. Walaupun duduk kat bilik tapi it feels so wrong to just live your life while others are fighting their war out there.
So what makes how can we become really productive in this sense? Okay, good question. Ha. First thing first, saya tak rasa bila PM kata duduk kat rumah diam-diam, I don't think he meant jangan buat apa-apa. Not literally, Jangan right? kita jangan tafsir tu literally, okay, duduk rumah diam-diam jangan buat apa-apa. No, point dia adalah duduk rumah. Social distancing maksud dia. Okay? Sebab kita nak make sure virus tu tak merebak, dan virus tu merebak bila ada host. Dan bila host ni dia jumpa dengan potential host yang lain, itu yang boleh merebak tu. So kita nak make sure virus tu mati tangtu supaya dia tak jump kepada host yang baru. So sebab tu kita buat social distancing. So orang kena faham lah apa penjelasan kenapa kita kena duduk rumah. Orang kena faham lah kan. Bukannya sesaja, bukannya macam itu cara mudah. No, that's bukan cara mudah. That's the most effective way of fighting a virus that you cannot see. Because coronavirus yang kita dapat sekarang ni dia lain, dia tricky sikit. Pasal number one, dia senang merebak, and number two, dia ada incubation period yang panjang, 2 minggu. Kenapa kena 2 minggu? Sebab dalam masa 2 minggu baru ada simptom. So katakanlah hari ni saya dapat virus tu, okay, maknanya virus tu dah kena dah. Okay, saya dah boleh bagi dah virus tu kat orang. Tapi sebab saya tak sakit 2 minggu saya tak sakit. Saya rasa macam aku sihat je, apa masalah, aku nak keluar pegang tak ada masalah, salam. The point is you tak tahu you sakit ke tak until minggu yang kedua, until hari ke-14 baru you macam baru keluar simptom tu, for on average lah. So, sebab itulah kita kata duduk kat rumah. Tak bermaksud duduk kat rumah buat apa benda lara, duduk kat rumah buat benda yang bukan. Tak bermaksud begitu. Sebab I mean kalau kita hidup di zaman sebelum internet, iyalah saya boleh kata okay duduk kat rumah diam-diam. Okay, kalau tak ada benda tidur. Alright? Saya boleh kata macam tu lah. Tapi sebab kita ada internet, I mean personally untuk saya lah kan, susah untuk saya buat argument yang you sekadar duduk rumah diam-diam cukup dah. I mean macam you pun cakap you rasa macam tak cukup kan? Sebab manusia dia macam ni tau. Manusia kalau dia tak rasa sebarang perkembangan, dia akan rasa terseksa. So, manusia perlukan perkembangan. They need growth. They need challenges. Okay, walaupun kita macam tak suka challenges, actually you need challenges. Kalau tak, tengok apa jadi. You boring, you tak tahu buat apa, you jadi celaru, haru biru. So we need challenges, we need growth, and we need stress. Like short term stress. Stress yang macam contohnya contoh apa bagi contoh apa stress short term. Sebagai contoh, you nak belajar skill yang baru. Okay, belajar something yang baru adalah benda stressful. Kan sebab you tak reti benda tu, tapi you nak belajar. So proses nak belajar tu stressful. But dia bukan stress yang kronik, dia just stress yang kita bagi acute stress. Dia macam so stress tu akan dia macam apa, tekanan, dia bagi tekanan ke macam mana masuk stress tu? Dia bagi kita pressure yang sihat lah. Bagi kita satu tolakan, satu push yang sihat ke arah perkembangan diri tu. Okay, so kita perlukan push tu. Itu saya maksudkan dengan stress. Kita perlukan push tu. So push yang saya maksudkan tu, stress yang short term tu kita perlukan. Kalau tak, kita rasa, tahu tak apa jadi kat air kalau dia tak mengalir? Keruh. Exactly, betul tak? Ke macam mana? Lama-lama betul lah. Sungai kalau dia tak mengalir, dia akan lama-lama keruh dan lama-lama busuk. Okay? So Wow. fikirkan sungai itu macam jiwa kita lah. Jiwa kita kena sentiasa mengalir, kena sentiasa bergerak, kena sentiasa menuju menghala sesuatu destinasi, kena ada perkembangan, kena ada growth. Kalau tak, jiwa kita pun akan jadi keruh dan busuk. Sebab itulah soalan you tadi tu timbul. You rasa macam, aku rasa tak sedap. Rasa tak sedap, tak apa-apa. Kan? Tapi itu saya cakap, kalau kita duduk di era sebelum internet, bolehlah kita kata tidur je lah kan. Tapi sekarang ni dengan adanya internet, I mean, you can do so much tau. You can do so much stuff on the internet yang bermanfaat.
And you tak perlu bayar duit pun. Ada banyak free educational content yang you boleh benefit from untuk you like belajar benda baru, untuk you challenge diri, ataupun okay, saya boleh suggest 3 benda. Okay, sama ada you belajar benda baru, tak kisahlah, belajarlah benda baru. Okay, belajar bahasa baru, belajar skill baru, belajar apa-apa saja, belajar benda baru, number one. Number two, explore that thing yang you rasa nak explore dulu tu. Mungkin you pernah ada idea, aku teringin nak buat business lah. Tapi aku sibuk study, ada assignment, ada kerja kan. Well, sekarang tak ada dah. Tak ada dah. Betul? Sekarang Allah dah pause dah benda-benda tu. Sementara. You tak tahu, you ada assignment lagi ke? Tak ada. Tak ada kan? Okay, so assignment tak ada lah, tapi rasa semua memang pause lah sekarang ni. pause Betul kan? lah, campus Kelas tak ada. Exam pun ada yang dah cancel dah. So yang dah bekerja pun ada yang stop. Bekerja kat rumah pun taklah se-intense bekerja dekat office. So basically sekarang kita ada anugerah masa yang kita tak ada sebelum ni. So kalau kita selama ni mencari masa untuk nak pursue minat kita tu, inilah masa dia. Okay. Dan benda ketiga adalah baiki benda dalam diri yang you tangguhkan selama ni. So 3 benda saya boleh bagi sebagai cadangan untuk nak kiranya guna masa sekarang ni lah, sama ada belajar benda baru ataupun explore minat you yang you nak explore sangat dulu-dulu tu, dan juga baiki benda dalam diri yang you rasa kena baiki. Dan yang nombor 3 tu mungkin dia melibatkan orang lain. Contohnya macam saya ada seorang anak muda ni yang kontak saya yang dia lama tak kontak ayah dia. Saya kata call lah sekarang. Bila lagi nak call? So dah lama dah dia tak call ayah dia. So like sekarang boleh nak call. So dia nak bina balik hubungan tu dengan ayah dia. So that's good. That's good. Guna. So 24 jam yang you ada sekarang ni, gunalah untuk itu. Sama ada one, belajar benda baru. Two, you explore minat you nak explore selama ni. Dan ketiga, baiki something yang ada dalam diri. Tapi saya kena tambah something tau. Saya kena tambah something supaya orang faham. Kalau you ada mental health issue, right? You kena deal with that first sebelum you nak jadi produktif. Okay, apa yang saya cakap ni adalah tips untuk mereka yang tak ada mental health issue. Tapi kalau ada somebody yang ada mental health issue yang serius, saya sarankan fokus yang itu dahulu. Lupakan yang lain dulu sekejap. Fokus yang tu dulu sebab itu yang paling priority lah sekarang. You punya mental health. Once you punya mental health dah relatively stabil, barulah you boleh fikir, aku nak belajar bahasa Korea, aku nak ni, aku nak tu kan. Barulah you boleh fikir benda macam tu. Tapi kalau you punya mental state tidak sihat, you tak boleh nak buat benda tu. Contoh macam kalau saya patah kaki kan, and then saya kata, aku nak pergi KL lah sebab aku nak hadir conference tu. Memanglah baguslah you hadir conference tu, tapi bro, you patah kaki kot. Handle you punya patah kaki dulu. Barulah fikir nak travel pergi conference ke apa ke. Tapi deal dengan patah kaki tu dulu. So kita kena tahu priority lah. So apa saya cakap ni, untuk mereka yang tak adalah isu-isu yang berat macam tu, dia bolehlah consider benda ni. Tapi kalau dia ada isu berat, saya sarankan deal dengan tu dulu, jumpa professional. Dan tadi saya perasan ada orang tanya kat mana nak dapat pertolongan kan. So you boleh masuk ke website saya, aimanazlan.com/help, HELP. Saya senaraikan servis counselling secara online. Sama ada you boleh call ataupun you boleh hantar email. Saya sarankan call lah, lagi cepat. Email tak tahu bila nak balas kan. So call atau email. So tak perlu keluar daripada dorm, tak perlu, pasal tak boleh keluar pun kan. You boleh call atau email. InsyaAllah ada orang yang boleh membantulah. Dia hotline yang laju lah. Ya, ada banyak senarai tu ada banyak. So kalau satu line tu busy, you boleh try line yang lain lah. Sebab kita faham lah sekarang ni memang ramai orang yang ada isu yang mereka perlukan pertolongan. So kalau you call sekali tak dapat, fahamlah yang keadaan sekarang ni dia sebab tu saya cakap kita perlukan lebih ramai orang dalam bidang ni.
Saya pun tak ada kelayakan lagi nak masuk ke dalam arena tu sebab saya kena ada lesen dulu. So saya sedang berusaha lah ke arah tu. So kita nak ajak lah orang lebih ramai untuk nak consider masuk bidang psikologi, jadi profesional supaya boleh tolong dalam keadaan-keadaan macam ni. Sebab ini satu wake up call lah kepada semua individu dalam negara ni, menunjukkan yang ada bidang-bidang kerja yang kita selama ni pandang enteng, yang baru kita sedar, oh actually penting bidang tu. Betul. Right? So kita dah macam ada satu sesi muhasabah yang agak besar yang kita boleh dapati sekarang. Macam yang tu company Abang Iman sendiri kan? Company Abang Iman itulah yang website tu kira under ada company ke tu website sendiri? Ya, website saya lah tu. Ada Abang Iman ni kerja tu sebenarnya. Tak tengok jadi macam motivator, penulis buku tak. So apa yang Abang Iman buat sebenarnya? Tak tahu juga kan. Inspirasi orang. Kerja saya susah nak letak dalam satu perkataan sebab kerja saya banyak. Tapi the best perkataan adalah saya seorang usahawan lah. Filantropis. Saya seorang bukan filantropis, entrepreneur. Filantropis tu macam Bill Gates, dia lebih kepada usaha charity lah, on a big scale. So saya seorang usahawan tapi saya bukan jual produk, saya beri servis. Dan servis saya adalah untuk nak membantu yang muda-muda khususnya untuk menjadi lebih bertanggungjawab lah dalam kehidupan masing-masing. So saya bantu dari segi macam you nak skill communication, ada online class, ada webinar, ada membership, dan sekali-sekala tu universiti jemput untuk bagi talk. So semua tu adalah benda-benda yang saya buat action untuk nak memenuhi pekerjaan yang saya nak buat selama ni lah, iaitu nak basically nak bangunkan anak muda lah. Training. Not really training. Saya tak apa suka training sebab saya jenis bukan nak bash trainer ke apa ke. Saya just bukan jenis tu. Saya dah try dah training tapi saya bukan jenis tu. Saya lebih jenis kepada mentoring is probably the closest thing. Maksud dia saya bukan nak kata you kena buat ni 3 minggu. Saya nak make sure you kena buat. Saya nak tengok. Itu lebih kepada coaching lah, macam you follow orang tu make sure dia buat. Saya lebih suka mentoring, tunjuk dia jalan, and then saya bagi dia figure out sendiri untuk buat. Sebab at the end of the day saya nak dia independent. Saya tak nak dia rasa yang dia perlukan saya untuk berjaya. Okay, so sebab tu saya tunjuk jalan, saya bagi panduan, but the rest tu you buat lah, you buat sendiri. Saya nak you independent. So saya jenis macam tu. Tapi kalau you tak nak buat, it's okay with me. That's your choice. Sebab saya nak orang jadi responsible. So saya tak boleh paksa orang jadi responsible. You kena nak jadi responsible. Faham tak? So kalau nak tanya kerja saya apa? Jawapan mudah dia, saya seorang usahawan. Okay? Saya seorang entrepreneur. Saya berniaga. Saya kerja sendiri. Okay? Freelancing lah. Ada perniagaan sendiri lah. So yeah. So itulah jawapan dia. Tapi Abang graduate biology and psychology kan? Ya, betul. Psychology. Kenapa? Kira tak apalah, saja je kan. Tapi best lah sebab follow yang Dops TV tu ada Abang Iman kan? No. Bukan Dops. Tak. Saya bekerja sama dengan Dops TV. Bukannya jadi host. Ya betul. Bukannya saya pekerja Dops TV, tak. Dia orang tak bayar saya gaji. Kita orang bekerjasama on a apa namanya? Event by event basis. Event by event basis. Okay, so dia tidak ada terikat lah antara satu sama lain, cuma ada kerjasama tu. So overall saya kerja sendiri je lah. Tapi sekali-sekala tu orang hire saya untuk bagi talk, untuk jadi host, tulis buku pun benda saya buat juga. Untuk nak compliment, untuk nak compliment benda saya cakap, saya tulis buku. Maksudnya memanglah entrepreneur tapi it's not that simple lah. Kena tahu lah biografi tu buat apa. Menarik.
Ya, Wah, sure. banyak orang tanya soalan ni. Okay. Apa kata kita fokus kepada soalan pula. Bagi orang Chan tanya soalan. Itulah Okay, bagi kat audience Hafiz kita boleh ni. pilihlah soalan apa Sekejap. yang nak ditanya, kita boleh Tadi layan ada soalan dua orang ni. tanya. Kan Abang Iman kan dah highlight pasal kalau macam apa yang kami mampu buat dengan orang-orang yang depression ke apa, jadi pendengar yang baik lah kan. Ya. Tapi sini patut semua ada. Cuma ada orang tanya macam mana nak edit good listener, sebab ada je orang yang dia bukan pendengar yang baik lah. Dia malas mendengar ke apa, kita tak tahu lah kan. Sebab tu saya cakap good listening ni satu skill. Memanglah ada orang ada orang tak ada. Tapi bukan bermaksud impossible untuk orang ada good listening skill kalau dia tak ada. Kalau dia tak ada good listening skill, berusahalah untuk nak bina good listening skill tu. Itu je. Macam mana? Well, you can Google. Okay, inilah masa dia untuk guna internet. You can Google, carilah apa artikel-artikel yang berwibawa, yang well established, yang scientific pasal macam mana nak bina listening skill tu. Okay. Tapi kalau saya nak bagi jawapan yang ringkas, okay, good listening ni pasal dia banyak aspek sebenarnya, tapi saya nak bagi benda yang ringkas. Ini benda yang saya belajar dalam counselling. Sebab saya ambil master in counselling. So saya bakal jadi seorang counsellor. Bakal, bukan sekarang, bakal. So you already a counselor to us. no, tak boleh. Dia itu tidak beretika, okay? Kalau saya counselling kat orang sekarang, dia dikira melanggar undang-undang. So tak nak. So tak boleh. Because it's a very specific skill. Anyway, so dalam kelas counselling kita belajar pasal effective listening. Okay, memang belajar. Salah satu benda yang kita belajar adalah okay, bila you dengar, ini saya rumuskan untuk orang mudah nak faham. Bila orang tu cakap, jangan cuba interpret apa dia cakap. Okay, biar interpret. Sebab kita nak faham apa dia maksudkan. Bukannya kita nak faham apa yang kita ingat dia maksudkan. So bila dengar dia cakap bla 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 bla, jangan kita interpret pula, oh you maksudkan macam ni, oh you macam ni, memang kau macam tu lah. Tak, itu bukan mendengar, itu menuduh. Okay, bila orang cakap, kita dengar dan kita cuba ulang balik guna bahasa kita dan minta dia confirm. Oh, so you maksud, so you cakap tadi, contohnya dia cakap bla 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 bla, lepas tu saya dengar, lepas tu cakap, oh okay, so you cakap tadi ni kan. Tapi guna bahasa you sendirilah. Ibarat macam you rumuskan balik apa dia cakap dan dia kata, ya betul. Itulah listening. Itu sebahagian daripada listening. Okay? Tapi macam saya cakap lah, dia punya bidang tu luas. Skill ni memang kalau boleh pergi mendalam memang awesome, memang great lah. You bukan setakat boleh guna untuk kawan, you boleh guna untuk family, untuk kalau you bakal berkahwin nanti, you boleh guna untuk you punya pasangan. It's very very useful. Actually saya boleh katakan semua orang wajib ada skill ni. Sebab inilah kita punya hubungan manusia. Kalau you tak boleh nak mendengar seseorang, especially orang yang dekat dengan you, macam mana you nak bina keakraban tu, faham tak? So penting lah untuk ada skill tu. Skill tu memang penting lah. Sama ada dalam konteks counselling ke, luar counselling ke, memang itu skill manusia. Manusia patut ada skill tu. Tapi memang tak semua ada, pasal ada setengah orang tu dia ingat benda tu remeh, ada setengah tu ingat benda tu penting. It depends on the level of awareness. Tapi kalau you dah aware yang you kena ada skill listening tu, maka gunakan masa ini untuk bina skill tu perlahan-lahan. Okay? Tapi janganlah rasa macam, oh malam ni juga aku nak terror. Mana boleh, skill kena ada masa kot. So relax lah. So take it one step at a time. Okay Fiz, soalan lain? Ada orang tanya saya ada mental health issue, tapi pada masa sama saya sudah bersedia untuk mencari pasangan hidup. Apa pendapat Abang Iman? Sebab sekarang dah setahun lebih dalam rawatan. Okay. So bagus you dah ikuti rawatan. So saya sarankan you bagi tahu dekat you punya terapis yang you berminat nak berkahwin dan berbincang dengan terapis tu ataupun kaunselor, sesiapalah yang you ikuti rawatan tu. Sebab orang yang merawat you tu saya harapkan orang yang sama lah, sebab dia perlukan hubungan panjang yang sebab
katakanlah contohnya terapi perlukan hubungan yang panjang supaya orang yang merawat you tu boleh nampak progress you daripada awal sampai sekarang. So you boleh bincang dengan dia dan bagi tahu saya sebenarnya ada niat nak berkahwin. And then you bincang lah macam mana, sesuai ke, kena tunggu dulu ke, ataupun okay ke. So you bincang dengan you punya terapis, tu number one. Number two, katakanlah memang okay you nak berkahwin, saya rasa you kena bincang juga dengan bakal pasangan. Sebab dia patut tahu, dia berhak nak tahu yang you ada masalah tu. Dan saya tahu benda ni menakutkan sebab ada kemungkinan dia akan kata okay, sebab you ada masalah tu saya macam tak nak terima. Memang akan ada. But then you kena faham masalah you akan jadi masalah dia. Masalah dia akan jadi masalah you. Dia dua hala. Okay? Sebab itulah kita kena, waktu ta'aruf tu kena bagi tahu lah, oh saya sebenarnya ada depression. Tapi saya dapat rawatan, saya makan ubat, saya ada terapi, saya dah stabil. Bagi tahu dengan jujur lah. Tapi you patut tahu yang saya ada depression. Sebab bila you kahwin dengan saya, benda ni akan menjadi satu benda yang relevan untuk you tahu. Dia relevan untuk you tahu. Kalau benda tak relevan dah, contohnya you pernah ada depression, katakanlah apa doktor telah sahkan you punya depression dah sembuh, right? Tak perlu nak bagi tahu. Kan benda dah lepas dah. Tapi kalau masih lagi ada depression, masih lagi struggling, dan you patut tak bagi tahu dia lah supaya dia tahu. Dan ini dia punya good news dia. Memang ada probability untuk kena rejection tu memang ada. Tapi good news dia adalah kalau dia kata yes, setelah dah tahu you ada depression, you boleh sure lah, okay, this person memang serius lah. Sebab itu yang you nak kan? You nak hidup dengan orang yang boleh terima you seadanya. Adanya. So better kalau you tanya soalan tu sebelum kahwin daripada you dapat tahu selepas kahwin. Banyak masalah kalau tiba-tiba dia kata, you ada depression, asal tak bagi tahu? Kan dia jadi mula retak dah. So itu nasihat saya lah. First, dapatkan consultation dengan you punya pakar, you punya therapist, you punya counselor. Bincang dulu, sesuai tak sesuai and so on, dapatkan nasihat. And secondly, sekiranya nak serius nak teruskan juga, saya sarankan waktu ta'aruf tu bagi tahulah yang ini you punya isu, bagi tahu juga you dapat rawatan and so on, and selebihnya tu bagi dia ruang untuk decide. You tak boleh paksa dia kahwin. Tak boleh. Itu pilihan dia. Alright? You bagi dia ruang untuk decide. So itulah dia. Memang ada orang tanya, tapi saya tak tahu benda ni macam Abang Iman dah jawab, cuma okay, masalah kadang macam okay, kita orang sekarang ni keadaan kat kampus kan, ada stres lah apa semua kan. Tapi ada je orang sebenarnya seolah solusi tu orang kena balik rumah dengan family kan. Sedangkan ada je orang yang dah duduk kat rumah tapi dia stres juga sebab mungkin keadaan rumah tu yalah kan, family tu tak happy ke sebenarnya, rumah tak selesa ke apa ke, so dia akan still membawa kepada stres tu. So macam mana nak, selain pada talian lah diorang tanya, selain pada hubungan talian, macam mana nak urus benda tu? Well, kalau dia dah jadi isu mental health, maksudnya dah masuk kategori penyakit, memang kena hubungi pakar lah. Tapi kalau dalam isu juga yang memang kalau dah penyakit, kalau dah masuk kategori penyakit, contohnya dah berminggu-minggu dah you rasa macam tu tapi tak kebah-kebah pun, tu dah masuk benda serius lah. Tapi kalau benda sekali-sekala berlaku, you macam meluat dengan ahli keluarga, itu normal kan. Benda sekali-sekala berlaku, you macam bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh dengan mak, bergaduh dengan ayah, itu sekali-sekala berlaku. Itu just benda, itu rempah ratus kehidupan yang berlaku. So kena acknowledge dia. dalam situasi yang macam tu, number one, you kena faham, you tak boleh lari dari stres. You berada kat kampus, you stres. You ada kat rumah pun stres juga. Saya pun ada stres juga dekat rumah. Saya ada 2 orang anak kecil. So stres tu ada. Cuma you kena faham yang apa stres yang baik, apa stres yang tak baik, you kena tahu bezakan. Dan you kena ada, dia panggil coping mechanism atau coping skill. You boleh Google coping mechanism atau coping skill untuk nak atasi waktu-waktu stres tu. So you boleh Google lah, ada banyak coping mechanism, coping skill, breathing technique lah, ada muscle relaxation lah, ada reframing lah, ada meditation lah, ada banyak lah coping skill yang ada. So just pilihlah mana yang berkesan untuk you.
kalau nak masuk arena spirituality, solat boleh jadi sejenis meditation juga. So you solat bagi betul-betul supaya you dapat ketenangan tu bagi betul, itu juga boleh jadi de-stressor sebenarnya kalau buat betul-betul lah. Alright, so itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ini nasihat yang saya selalu bagi ke orang. Fokus kepada apa kita boleh kawal. Okay. Satu benda yang menjadikan stres tu overwhelming adalah bila kita fokus benda kita tak boleh kawal. Contoh, kita nak kawal anak kita. Anak kita perangai macam tu. Kenapa anak perangai macam tu? Kita cuba nak kawal dia. Padahal you tak boleh kawal dia. Tapi you boleh kawal diri you sendiri. So you boleh ubah macam mana you layan anak. You boleh ubah bahasa you guna dengan anak. You boleh ubah, katakanlah you rasa rumah ni rimas. Rimas rumah ni. Oh, kemaslah rumah tu. Faham? Kau rasa bersepahnya rumah ni, stres aku. Pergilah kemas rumah tu. Tak perlu nak buat sekaligus. Okay, hari ni buatlah bahagian tu dulu, kemas. Lepas tu esok buat bahagian ni, kemas. Itu yang ketiga lah. Basically fokus kepada apa kita boleh kawal. Dan last kali, kita boleh pergi mana-mana saja datang ke bumi. Tapi ada satu je tempat yang constant. Macam contoh, saya pergi ke Perlis, saya di Perlis. Saya pergi ke KL, saya dah tukar tempat, betul? Okay. Tapi di Perlis atau di KL, ada satu tempat yang sentiasa bersama saya. Apa dia? Teka-teki. Wow. Apa dia? Hati kita. Okay. Bayangkan hati tu satu tempat yang kita kena jaga. Kita kena make sure dia bersih. Kena make sure tempat tu dijaga dengan elok. Tak ada apa benda-benda yang tak patut masuk, jangan bagi masuk. Hati kita tu. So saya berada di Perlis ke, saya berada on campus ke, dekat rumah ke, hati tu tetap kena jaga. Kalau hati tu dijaga dengan elok, insya-Allah di mana saja you berada, insya-Allah you akan okay lah. I mean, it's not guarantee sebab banyak faktor lain lagi yang akan main peranan, betul tak? Tapi it's one of the big puzzle piece lah yang akan menentukan you punya overall happiness lah. Macam mana you jaga hati you. Dan saya suka bagi contoh para nabi lah. I mean, nak kata dia punya environment stress, I mean tak ada environment lagi stressful lah daripada apa yang para nabi lalui, betul tak? Ada orang kata, macam mana ni saya punya environment toxic. Cuba fikir Nabi Ibrahim. Nak cakap pasal toxic environment kan? Cuba fikir Nabi Ibrahim macam mana. Nabi Ibrahim, jangan kata dia apa stuck on campus, tak dikeluar ke apa ke. Dia stuck dengan ayah dia yang jual berhala. Dan dia, I mean, tu toxic dah tu. Kan? Dalam rumah. Luar rumah toksik juga. Jiran-jiran dia semua. Dia punya masyarakat dia duk sembah berhala juga. So dalam rumah toksik, luar rumah toksik. So just imagine macam apa kehidupan yang dia lalui itu, dan imagine juga macam mana dia boleh survive, dan macam mana dia boleh bukan setakat survive, tapi dia boleh berjaya dalam situasi yang macam tu. So really bila orang kata kejayaan tu bergantung hanya kepada environment luar, saya tak setuju lah. Sebab kalau ia hanya bergantung kepada environment luar, sepatutnya ramai Nabi gagal. Tapi tak, semua Nabi berjaya. Kan? Environment luar dia punya teruk, tapi dia boleh berjaya sebab environment dalam dia okey. Sorry lah agak philosophical, tapi saya nak mention itu sebab saya rasa orang kena ambil balik ownership kepada kehidupan dia dengan own balik dia punya internal environment tu. Sebab kalau kita terlalu obses dengan benda kita tak boleh kawal, kita rasa macam kawan aku buat macam tu, isteri aku buat macam tu, mak aku buat macam tu, sebab tu aku jadi macam ni. Nampak tak? Dia letak keluar. Dia hanya fokus di luar. Tapi kalau kita fikir, okay, apa aku boleh buat? Kan? Apa aku boleh buat? Apa yang aku boleh kawal? Apa aku boleh ubah? Apa yang aku boleh modify? Mana kita ambil kontrol tu balik. Controller tu kita ambil balik. Dan itu saya rasa lebih sihat lah. Hafiz, you kena check. Masa ada lagi tak? Tu dia sejam dia akan off kan? Lagi 3 minit lagi. Lepas tu dia akan macam mana abang nak ke terus habis ke macam mana? Tak tahu. Tapi 11.30 dah. So macam lewat sangat lah pula. So macam mana? So mungkin wrap kot. Apa pesanan kepada kita orang tu? Last minute. I mean, first thing first, gunakan platform yang you dah cipta ni, COVID-19 Diary. Sebab memang even research pun telah menunjukkan yang diary journal memang membantu kita untuk nak
untuk nak basically macam terapi diri lah juga. Kan? Obviously dia tak boleh mengganti terapi profesional, tak bolehlah mengganti. Tapi as a form of coping mechanism, diary is a good way to go lah. So saya sarankan yang tu nombor 1. Nombor 2, make sure kawan baik ada, kawan positif tu ada. Dan nombor 3, make sure mental you tu, environment mental tu positif. Dan nombor 4, kalau semua tu tak ada, kalau terlalu gelap sangat, jangan rasa takut, segan ataupun rasa malu untuk nak reach out for help. Sebab manusia ni ada ketika dia sakit, ada ketika dia sihat, itu normal. Semua orang akan rasa. So bila you sakit, mintalah bantuan. Jangan rasa macam oh ni tak apa, ni seorang-seorang dia aku boleh handle. Tak semestinya. Nabi pun ada sahabat. Just remember that. Nabi pun ada para sahabat. So nobody is actually alone. You boleh reach out for help. Okay? So itu sajalah benda-benda last yang saya nak cakap. Terima kasih banyak Abang Iman sebab sudi. Yalah, orang kata apa, ruang masa lah bersama kami semua, Alhamdulillah. Moga Allah pemudahkan juga urusan Abang Iman kat sana dan doakan kami, insyaAllah. Jadi sebelum habis saya nak pesan lah kepada para penonton kan. Kalau boleh, ni subscribe kat tu, Revealing the Unheard dekat YouTube. That's the whole point, it's not about me. Nampak macam saya pula guna IG saya kan. Tapi it's not about me. Kalau boleh kita nak reach lagi ramai orang, nak semua orang join bersama social media campaign ni. Macam tu. Saya sokong. Okay, terima kasih banyak Abang Iman. Okay, bye. Selamat malam. Okay, salam kat family. Assalamualaikum. Okay, okay, thank you. Bye. Okay, semua terima kasih. Alhamdulillah. Sorry kalau macam first ni macam ni. Saya punya, I don't know what's with my front camera ni is really, insyaAllah. Saya bagi tahu kat sini, siapa yang menonton malam ni, insyaAllah kita akan dapat banyak lagi speaker-speaker dan orang kata apa, yalah, very well known. InsyaAllah lepas ni korang tengok, tunggu je nanti. Mungkin kita akan dengar daripada artis, mungkin lah kan, daripada menteri mungkin, who knows kan. Tapi stay tune lah insyaAllah sebab pembawakan kita ni memang santai, memang kita akan sembang je. Dan I really need, tapi bagaimana kita betul nak hidupkan campaign ni sebab this is not one man show. Saya tak nak lepas ni saya je jadi host, saya je yang, sebab dia akan menampakkan saya pula. Sedangkan ni adalah movement yang kita bersama semua. Dan tujuan saya buat version live ni, dia ada dua version. Ada 3 version sebenarnya. Pertama, version yang saya dah minta tu, korang hantar je video dan saya akan upload kat YouTube. Version kedua live, dipanggil special edition ni, dia live version. Version ketiga buku. Wah, kita orang nak produce buku, insyaAllah, doa lah kan. Cuma yang version live ni memang dengan orang-orang yang tersohor, orang-orang yang hebat lah kan. Kita tunjuk yang they are actually experiencing the same thing like us. Merasai benda yang sama. Page YouTube, nama channel YouTube tu Revealing the Unheard. Revealing, menedahkan, Revealing, REVEALING lepas tu The Unheard, UNHEARD. InsyaAllah ada tu. So boleh subscribe dan tolong hantar video juga. Dan saya sangat perlukan volunteer untuk edit video. Senang je edit tu, just edit, letak subtitle dan sebagainya. Saya sangat harapkan anda semua untuk participate lah supaya kalau boleh kita reach ramai orang lagi. Sebab saya tak mau buat ni one man show, kita nak buat bukan unheard, UNHEARD. Sila buat video. Saya dah ramai hantar video sebenarnya. Cuma saya tak berkesempatan untuk upload. InsyaAllah doakanlah. Nanti kita buat sama-sama. InsyaAllah. Dan kalau ada orang boleh design, boleh macam-macam lah. Sila volunteer diri anda, insyaAllah. Saya open je untuk terima. Dan okay, kalau pasal live version tu ada orang tanya berapa kali sehari, berapa kali kan? Setakat ni mungkin dalam setiap 3 hari ataupun setiap 2 hari. Sebenarnya dah banyak. Bila saya akan release poster baru pula esok, dia memang akan ada speaker-speaker. Mungkin speaker tu korang kenal, mungkin ada yang tak kenal. So ada banyak sangat, sangat ramai. So korang stay tune je lah. Dan doakan ada host, orang lain yang sanggup jadi host juga. Okay, itu sahaja. Selamat malam semua. Terima kasih di atas perkongsian pula. Di atas partisipasi anda sebab support campaign, insyaAllah kita buat bersama. We are in this together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.